Assalamualaikum. Jadi hari ini kita nak belajar tentang bagaimana kita hendak membentuk formula kimia. Jadi sebelum itu mari kita ulang kaji semula apa itu hukum oktet. Hukum oktet mengatakan bahawa untuk satu atom itu menjadi stabil, elektron valence yang berada di luar sekali, iaitu elektron yang berada di petala yang paling luar sekali, perlu berada dalam susunan 8 ataupun 2. Jadi kita tengok, mari kita tengok satu contoh atom. Mari kita lihat dalam jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur, atom lithium mempunyai nombor proton 3. Maknanya nombor dalam atom lithium itu mempunyai 3 proton dan juga 3 elektron. Maka susunannya ialah 2 dan 1. Di petala valence lithium mempunyai 1 elektron. Jadi untuk atom lithium ini menjadi stabil, dia perlu untuk kembali ke susunan duplet, iaitu dia perlu mempunyai hanya 2 sahaja elektron di petala valence. Jadi bagaimana lithium nak capai kestabilan oktet? Dia akan membuang satu daripada elektron dia dan mengion menjadi lithium plus. Kenapa lithium plus? Sebab apabila dia dah buang satu elektron, maka dia tinggallah satu proton terlebih. Sebab apa? Sebab dia dah tak lagi jadi 3, dia dah jadi 2. 3 tolak 2 jadi 1 lah. Jadi dia ada 1 tambah. Sebab tu dia jadi lithium plus. Okey, contoh lain yang saya boleh bagi ialah oksigen. Oksigen kalau kita tengok dalam jadual berkala unsur, dia mempunyai nombor elektronnya ialah 8. Nombor protonnya ialah 8. Maka dia ada 8 proton dan 8 elektron. Di petala valence, dia punya susunan dia ialah 2, 6. Di petala valence dia mempunyai 6 elektron. Apabila dia mempunyai 6 elektron, dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Sebab sepatutnya di petala valence dia ada 8. Jadi dia membuang, dia perlu tambah lah, sebab dia nak buang 6 lagi susah. Jadi dia perlu tambah lagi 2. Dia tambah lagi 2 elektron supaya dia punya konfigurasi menjadi 2, 8. 2, 8 stabil lah, tapi dia dah tambah lagi 2 elektron. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita ada 8 tambah dan kita ada 10 tolak. Jadi jadilah ion oksigen 2 tolak. Kenapa? Sebab 8 tambah negatif 10 jadi negatif 2. Jadi begitulah. Okey, dari mana pula kita dapat sebatian kimia? Sebatian kimia ialah apabila yang atom-atom yang single-single tadi tu dia nak bergabung jadi 2. Contoh saya boleh bagi ialah lithium nak bergabung dengan klorida contohnya kan. Apabila lithium dia punya charge dia ialah positif tadi 1. Charge positif 1 dan klorida charge negatif 1. Bagaimana dua ini nak bergabung? Dia hanya boleh bergabung apabila charge akhirnya, iaitu charge bersihnya ialah kosong. Apabila charge bersihnya kosong, baru kita boleh jadikan lithium dan klorida ni ialah sebagai satu sebatian kimia. Jadi kalau kita tengok yang ni mudah sajalah. Lithium ada satu charge, klorida pun ada satu charge. Jadi kita perlukan satu lithium dan satu klorida. Jadi tambah 1 tolak 1, jadi kosong. Maka formula kimia dia ialah lithium klorida sahaja. Mudah. Kalau kita ambil contoh lain pula, sama saja. Kita masih kekalkan dengan klorida, tapi kita tukar. Yang depan ni kita tukar menjadi natrium contohnya. Natrium. Kita tengok balik natrium mempunyai berapa banyak charge? Charge natrium ialah 1 positif. Jadi natrium ialah charge sama. Jadi macam mana kita nak membentuk sebatian kimia agar charge-nya ialah kosong pada akhirnya? Macam mana? Sebab dia tambah 1 tolak 1, jadi natrium
plus klorida minus 1 tambah 1 tolak 1 kosong. Natrium klorida. Habis. Jadi ni mudahlah sebab dia tambah 1 tolak 1. Mari kita tengok yang lebih kompleks sikit. Kita kekalkan natrium tapi kita tukar yang belakang. Kita ambil tadi oksida. Oksida negatif 2. Jadi bila kita ada satu charge positif dan 2 charge negatif, macam mana kita buat? Ialah kita kena tambah lah. Sebab yang ni sekarang ni kita ada 1 positif dan 2 negatif. Jadi sekarang ni kita ada negatif 1. Kita tak nak lah macam ni. Kita nak bagi dia kosong. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tambah lagi 1 natrium ni ha. Jadi kita ada 2. Jadi kita bolehlah tambah lagi 1. Maka dia tak jadi negatif 1, dia jadi kosong. Menyebabkan akhirnya natrium 2 oksida. Sebab apa? Sebab bila ada 2 natrium, dia ada 2 charge positif. Dia ada 2 charge positif. 1 tambah 1 tolak 2 sama dengan kosong. Tips yang mudah untuk buat benda ni, tak nak bagi dia susah, ialah kita boleh silangkan dia. Natrium plus oksida minus, kita silangkan yang ni ke bawah, yang ni ke bawah sini. Jadi natrium 2 oksida. Mari kita tengok contoh yang lebih kompleks. Kita ada aluminium 3 plus. Tambah dengan, kita tambah dengan klorida dulu lah, senang. Klorida minus. Jadi kalau kita nak silangkan je terus, kita boleh silangkan je. Aluminium ni silang, so tak ada apa-apa lah, 1 lah kan. Tapi orang tak tulis lah, macam orang tak pandai belajar kimia. Aluminium klorida 3 tolak ke bawah. Aluminium klorida 3. Macam tu. Jadi inilah aluminium klorida. Macam mana kita nak check? Nak check mudah je. Kita ada 3 plus. Betul tak? Kita ada 3 plus. Dan kita ada klorida ada minus kan? Minus dia ada 3. So tolak 1. Tolak 1. Tolak 1. Berapa jawapan dia? Jawapan dia kosong. Betul tak? Betul kan? Jadi bila jawapan dia kosong, maka betul lah aluminium klorida. Macam ni dia punya formula kimia. Mari kita pergi ke yang lagi kompleks. Aluminium oksida 2 minus. Menggunakan teori silang, aluminium 2 oksida 3. Jadi nak semak balik mudah saja. 3 plus 3 plus 2 minus 2 minus 2 minus berapa? Kosong. Jadi betul lah, kita punya ni ialah aluminium klorida. Dia punya hukum dia mudah saja. Kita nak pastikan yang akhir sekali charge-nya ialah kosong. Jadi untuk kita nak membentuk formula kimia, macam tu lah kalau kita nak tengok tentang ion. Ada tips tak macam mana nak tahu yang satu benda tu dia ada charge berapa? Charge positif 1 ke 2 ke? Macam kita tengok ni, dia ada banyak kan. Jadi antara tips yang paling mudah ialah kita tengok je jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur, kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 14, 15, 16, 17, 18 kan. Jadi kalau dia ada di kumpulan 1, dia punya charge dia ialah 1 positif. Kenapa? Sebab kalau dia ada dekat kumpulan 1, maknanya di
petala yang paling luar sekali, dia ada satu elektron. Jadi dia kena buang satu elektron tu untuk stabil. Jadi dia punya charge dia ialah positif 1. Sebab apa? Sebab proton dia lebih 1 daripada elektron dia. Sebab elektron dia dah buang untuk capai oktet. Kalau kita tengok dekat hujung ni pula, kita ada kumpulan 17. Kumpulan 17 ni dia dekat elektron yang paling hujung dia, iaitu elektron valence dia ada 7 elektron. Bila dia ada 7 elektron, dia perlu tambah 1 je lagi untuk memastikan dia sampai ke oktet. Jadi dia tambah 1 elektron. Bila tambah 1 elektron, maka dia mempunyai 1 elektron lebih daripada proton, maka dia charge negatif. Jadi dia ialah negatif 1. Kalau kita tengok pula dekat kumpulan 2 dan kumpulan 16, dia sama je macam kumpulan 1 dan kumpulan 17, cuma dia 2. Contoh macam magnesium. Magnesium dekat luar sekali dia ada 2 elektron valence. Bila dia ada 2 elektron valence, dia kena buang 2, maka yang tinggal dia ada 2 lebih proton. Jadi dia 2 plus. Kalau dekat hujung sini pula, kita tengok oksigen. Oksigen dia ada 6 dekat luar sekali. Dia perlu tambah 2 elektron. Bila dia tambah 2 elektron, dia jadilah 2 minus. Itulah cara yang mudah lah untuk kita ingat. Tapi tak semua benda lah yang kita boleh guna hukum macam tu. Sebab apa? Sebab nanti kita akan jumpa dengan benda-benda yang pelik-pelik macam, ya Allah, apa tu? Kita ada gitu kan. Tapi setakat yang tadi yang kita boleh tengok tips tadi, kita dah boleh tengok bromida, klorida, fluorida, iodida, semua tu samalah. Sebab apa? Sebab semua tu daripada kumpulan 17. Kita tengok pula dekat charge 2 negatif, tengok oksida. Sebab apa? Sebab oksida ada 2 charge. Kita tengok balik dekat sini, barium, kalsium, semua tu dekat kumpulan 2. Sebab tu dia ada 2 charge. Sodium, lithium, potasium, sodium ni natrium lah. Natrium, kalium, lithium, semua ni ada dekat kumpulan 1. Jadi dia ada 1 plus. Yang lain-lain ni kena bolehlah kot hafal sikit atau awal. Tapi tengok yang mana yang biasa guna je lah. Tak perlulah pula nak hafal semua. Okay, tu je kot. Terima kasih.